Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukashaf wa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim ila siratin mustaqim ila siratin mustaqim. Syafaat Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina wa hummatina wa mahawa anbiya wal auliya wa syuhada wa sidikin wa ila syahiril malaikati muqarrabin wal ghaib, ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak kita, cucu kita, semua abang-abang, kakak-kakak, saudara mara, nenek moyang, keturunan kita, semua muslimin, muslimat, seluruh pemimpin-pemimpin Islam kita terutama dalam negara kita, dan semua pemimpin-pemimpin Islam, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ahli kubur, juga sekian alam yang Allah jadikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita menghitungnya. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat di mana Allah memberikan kepada kita kurniaan dari sisi Allah, iaitu yang mana dinamakan hidup, di mana sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Jadi kita ni sebenarnya tak ada. La ilaha illallah, tak ada, lalu diberikan oleh Allah kehidupan. Bukan ini satu untuk kita berhutang dengan Allah, bukan. Tetapi Allah memberikan nikmat hidup yang paling besar, yang perlu kita imani, meyakini, benar-benar dengan hakul yakin bahawa hidup ini adalah ibu segala nikmat. Apa ibu segala nikmat tu? Hidup. Kerana apa? Kita belum dinama hidup. Lalu diberi hidup untuk kita, bukanlah kita yang mentajalikan hidup, tetapi hidup itu yang diberikan untuk menyatakan Allah yang maha hidup. Sungguh pun Allah tak memberikan kita hidup, kita dah memang tak ada. Lalu dibagi kita hidup, bukan kita ni hidup, tetapi menyatakan dia yang hidup. Kerana Allah tak perlu menyatakan dia tu hidup. Kerana Allah dah memang maha hidup. Bila kita faham ini istilahnya, maka kita tahu bahawa hidup kita betul-betul nikmat. Sebab hidup itu sendiri adalah menceritakan tentang keesaan Allah yang hidup. Maka itulah nikmat yang paling besar. Bila kita tak dapat makrifat, kita tidak faham, kita tak mengimani bahawa kita ni tidak ada, yang ada hanya Allah,
Jadi setiap detik hidup kita ini menceritakan kisah-kisah, cerita-cerita tentang Allah, maka nikmatlah hidup kita. Kerana yang kita tahu yang hidup hanyalah Allah. Jadi jalan cerita kita ini sejak di alam roh mula-mula kita diadakan hingga sekarang dan mati, hidup balik, mati, hidup balik, menyatakan Allah punya cerita. Ajal kalau kita dapat duduk di situ, itulah sebenarnya matlamat Allah menghidupkan kita. Tidak lain nak menyatakan dianya Esa Tunggal Maha Hidup. Bahagia kita. Jadi bila kita yang tadi tak bahagia ni, bila ada unsur-unsur bahawa kita ni ada, rasa ada aja, itu ada namanya kebinasaan. Itu namanya azab. Itu namanya iaitu sesuatu yang akan membawa kita kepada innal insana lafil khusr. Manusia itu dalam kerugian. Detik-detik dirinya, kehidupannya, setting dalam otaknya, dalam pemikiran akalnya, disettingkan kepada akal hawa nafsu, iaitu keadaan akuan diri nafsunya masih lagi berlegar. Ilmunya banyak, amalnya banyak. Amalnya banyak, ilmunya banyak, tapi nafsul amarah. Sebab tak kenal diri, tak kenal Allah. Maka Allah tidak akan memanggil kepada jiwa yang nafsu al-marah. Hanya nafsu yang dah kenal diri, kenal Allah, tak ada akuan dirinya, maka Allah memanggil dengan nafsul mutmainnah. Ni nafsu yang tenang, yang dirinya cukup Allah tu. Allah dia rasa dalam hidup dia cukup bahagia. Tu. Nombor satukan Allah, itu kerja yang dibawa oleh 124,000 Nabi hingga Nabi yang penghabisan Rasulullah SAW menyatakan, aku ini diutus tidak lain untuk menyatakan yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenikmatan yang paling besar. Ini yang berlaku kepada keadaan kita sekarang ini menjadi rosak sebab kita tidak mengimani ini. Kita tidak mengimani ini. Maka itu kita tengok sistem pelajaran dalam kehidupan kita, sistem mensekutukan Allah. Sistem yang membawa kita kepada sistem ke lubang biawak oleh Yahudi. Laknatullah. Tu Allah dah mengatakan bahawanya Yahudi dan Nasrani ini tidak akan senang. Sebab Allah menjadikan sifat orang Yahudi itu adalah sifat tak senang melihat kepada kita, kepada Allah SWT. Dia takkan senang punya sampai bila-bila. Dia akan bawa kita ke lubang biawak supaya apa makna lubang biawak? Ikut sistem dia. Sedikit demi sedikit kata Rasulullah, hingga kita dah masuk, kita tak tahu jalan keluar mana. Kita terpaksa ikut. So enjit. Ni satu lagi, tak lama lagi nak suruh enjit lagi. Rela je kita. Itu menandakan kita dah duduk dalam lubang biawak. Jadi siapa nak selamatkan? Tak lain hijrah, tak lain perang. Bukan senang nak keluar daripada lubang biawak tu. Sikit demi sikit, berapa lama-lama dah masuk, hingga pemerintahan yang ada di dalam dunia ini semua sistem biawak tu tadi, sistem Yahudi. Dia dah pegang dah setiap pemimpin-pemimpin Islam. Jadi pemimpin-pemimpin Islam ni hanya berlakon dia, konon-konon menentang dia. Padahal sikit pun Yahudi laknatullah Zionis itu tidak akan rasa takut, malahan dia berkuasa lagi. Sebab dia dah bawa kita semua pemimpin-pemimpin dan pemimpin-pemimpin kita dah masuk dalam lubang biawak dia. Lepas tu dah pegang, maka dia senanglah pemimpin kita bawa masyarakat rakyat dia ke lubang biawak. Jadi dia tak payah banyak-banyak, digunakan ketua. Jadi ketua-ketua kita, pemimpin-pemimpin kita, baik yang ulama'-ulama', semua ni dah kena pegang. Telur dia dah kena pegang, orang kata. Telur dah kena pegang. Kekuasaan dah kena pegang. Nampak macam kasar sikit, tapi itulah dia. Si Bangang ni kalau dibiarkan memang terus jadi gitu. Teruk anak cucu kita. Macam Masjidil Aqsa tu, menangis keluar air mata darah pun kita tak dapat nak bantu. Malahan lagi kita doa-doa, setiap tempat tu doa, setiap habis solat doa.
Kau main. Yang tak nak doa pun doa juga. Tak kunut, kunut juga. Jadi kunut doa minta. Kunut nazilah lah katakan. Tapi Yahudi masih berkuasa. Kau doa banyak satu dunia pun dia tak takut Yahudi tu. Yang dia takut bila kau kenal diri, kenal Allah, dia akan takut. Tematik dia akan takut. Sebab itu je. Sebab umat Islam saya dah bagi tahu itu hari, dia tak ada baca lebah dah. Dah tak ada bisa. Dah jadi lalat, menghurung, bangkai. Jadi inilah jadi orang Islam kebanyakannya, dah menghurung bangkai-bangkai itu tadi. Dan kemudian dah rasa bangkai tu, dah tak ada bau bangkai dah. Punya lama. Duduk dalam najis, tak rasa najis dah. Punya lama. Punya degil, punya lalai, punya lengah kata Allah Ta'ala. Mereka biarkan diri mereka berada di dalam keadaan lengah dan lalai. Itulah manusia yang paling celaka, iaitu berada di dalam neraka yang paling teruk, iaitu neraka Jahanam. Kerana dibagi hati, mereka tak mau faham. Itu lagi bahaya daripada Dajjal. Ulama-ulama yang suk ni tadi, yang membiarkan. Dan masanya sekarang ni masa untuk kuatkan akidah umat Islam. Wahai ulama-ulama yang betul-betul, cerita kau sekarang ni jangan cerita mengapu-mengapu dah. Bukan saya cakap tak best, sikit-sikit sudah masukkan, selitkan ilmu ni. Bukan suruh menentang, tetapi kita dah teruk duduk di dalam lubang biawak. Ceritakan macam mana nak keluar. Engkau tu kena keluar dulu. Engkau tu ulama, kau kena keluar dulu. Engkau pergi ikut sistem tu, macam mana engkau nak suruh orang lain naik? Jangan tertipu. Rasulullah akan tuntut kamu, wahai ulama. Dia tak pergi jumpa pemimpin raja agung. Dia cari ulama dulu. Berani engkau menjawab soalan Rasulullah? Apa telah kau buat kepada umatku, wahai ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Engkau ni adalah warisku. Apa yang kau buat, wahai ulama, terhadap umatku? Tu. Pertama, mengapa engkau tidak kenal diri, kenal Allah? Dan kau biarkan masyarakat engkau itu tidak kenal, jahil tentang Allah, maka ulama tu akan berani ke engkau. Sekarang ni kau soal, boleh tak kau jawab di hadapan Rasulullah? Kalau kau nak menipu, kau boleh tipu manusia, tapi Allah dan Rasul, orang yang bersama berjuang dengan mereka, adalah engkau tidak boleh menipu. Dari itu saya cakap tadi, kita bukan membenci ulama, tapi kita menyaut panggilan Rasulullah. Aku lebih takut ulama yang su' daripada Dajjal lanatullah. Dajjal tu mengerikan kata Rasulullah. Tak mampu siapa-siapa nak meleburkan, mematikannya, mengalahkannya, melainkan Nabi Isa. Maka lebih ngeri lagi, Rasulullah kata, adalah ulama yang buruk perangai su', iaitu tidak kenal diri, tidak kenal Allah, dan dia duduk di kaki-kaki pembesar-pembesar agung, raja-raja, untuk jaga periuk nasinya kononnya. Jaga periuk nasi, jagalah, tapi yang pentingnya kita kena perbetulkan akidah. Raja kita, menteri kita, orang atasan, mengapa dibiarkan? Mula-mula dulu, belum lagi jadi ada kuasa, orang nak betul-betul nak bawa Islam. Bila dah bergabung, bila dah kuat, bila dah bersama dengan mereka, dah tak ada sebunyi apa, dah senyap dah. Dah jawab. Ni sekarang harus dijawab. Bukan nanti di dalam kubur, di pada mahsyar tak boleh jawabnya. Sekarang ni jawab, selesai kan. Jadi ini kita nak bagi tahu. Kita biarkan sistem-sistem Yahudi berjalan. Dah semenjak merdeka sampai sekarang berjalan makin kuat. Sistem-sistem yang Allah benci, iaitu riba. Kita membiarkan lagi, seolah-olah tadi nak beli motor, suka pula kita ni berhutang pula. Punya dah jadi bangkai, hilang rasa bangkai dah. Kebencian Allah tu dah dia rasa tak ada benci dah. Jadi seronok yang dibenci oleh Allah tadi. Menyuruh untuk dibenci oleh Allah. Punya jahil sangat tu tadi. Ambil hutang apa senanglah cerita dia. Ambil bayar cash ni kami tak banyak untung. Ya Allah. Tu. Ada sistem yang dibenci oleh Allah, adalah sistem iaitu penipuan. Beli motor LC 135 8,000 lebih boleh beli cash. Bila dah berhutang jadi 14,000 lebih.
Oh, jauh beza. Jadi Allah ni tak nak kita kena tipu. Maka tu Allah Ta'ala kata dia tak izinkan riba. Dan menerima riba, mengiyakan riba, raja yang mengiyakan pun termasuk berada di dalam azab kemurkaan Allah. Doa orang yang ngambil riba tidak diterima oleh Allah sebab Allah benci. Sebab Allah bukan benci apa? Allah nak selamatkan kita, dia sayang kita, maka tu dia kata. Kalau kita buat, maknanya kita tak sayang diri kita. Allah sayang. Kita membinasakan diri kita. Kalau tidak, tak merasalah kita beli motor baru. Beli motor second hand. Berapa kau mampu ada? 1,000 beli motor 1,000 kan tak ada. Saja kita nak nafsu kita ni. Susah nak cakap. Saya tadi nak beli katil, menangis saya. Beli katil pun menangis. Rumah saya tengok monyok muka. Rumah saya tengok muka saya monyok. Tak ada bersemangat saya. Bukan. Saya diam, saya buat tak tahu. Kau takkan fahamnya apa yang aku dah rasa. Bukan aku tak bagi beli katil. Semenjak kahwin aku tak beli katil. Bukan tak nak beli katil. Tapi setiap kali aku nak beli, memang aku janji. Tapi aku nampak Rasulullah datang tu, aku tak sanggup nak beli. Rasulullah tak pernah tidur atas katil. Jadi kita takut kita tidur atas empuk sikit, nak bangun tengah malam susah. Itu kita takut, kita sedih nanti. Kita cakap kita ni cinta Rasulullah, cinta Allah Ta'ala. Tapi tidur je pun kita tak boleh nak ikut cara Rasulullah. Tidur nak empuk-empuk katil sampai nak bangun tengah malam qiyamul lail pun susah. Apa dah jadi? Kalau kita boleh bangun bagus, janji tidur sedap, boleh bangun segar, boleh buat ibadah, best baguslah. Tapi tak sanggup saya. Sedangkan tak berapa nak ada katil tilam aja pun susah nak bangun. Nak solat 2 rakaat tengah malam bangun, terjaga pun susah. Sedapnya tidur atas tilam tu. Apa lagi ada katil. Kan? Boleh ke? Jadi saya sedih ke situ. Saya monyok muka saya gitu. Bukan saya tak nak beli. Saya nak beli. Bukan saya tak sayang isteri, sayang. Tapi bila datang gitu, kita tak mampu nak menahannya tadi. Tak mampu menahan. Rohaniah Rasulullah tu datang. Jadi dia tak cakap apa. Tak usah beli ke, tak ada. Kita tu berasa bila dia datang tu, kita tu berasa Rasulullah tu tidur berbekas-bekas muka dia. Saya masa bujang tak pernah tidur atas tilam pun, tidur atas tikar sejadah. Bila dah kahwin, umur 32 saya kahwin, beliau menghadiahkan katil, lamari, semua dah. Pertama saya tidur, jatuh saya atas katil. Bukan nak kata saya baik, tapi saya tak biasa tidur atas katil. Dia tergolek saya jatuh ke tubuh. Terus saya ambil wuduk solat. Bukan nak kata saya baik, gitulah. Sampai dimarahi oleh mak saya. Nasihatkan saya buat macam biasa je lah. Macam biasa apa saya dah memang masuk bilik bujang saya dulu, saya tak pernah ada katil, tak pernah ada almari. Siapa yang dulu pernah datang masa saya bujang dulu, banyak jemaah-jemaah yang lama, cuba tengok, tak pernah ada tilam pun tak ada. Saya tidur, saya solat, di situlah saya rebahkan diri saya. Jadi bukan nak kata saya baik, tapi itulah. Nak ceritakan macam mana penceritaan kita ni, cinta. Bila ditanya nanti, kamu kalau makan nanti dengan siapa kamu nak makan? Orang yang paling bahagia bila kamu makan, orang yang paling bahagia dengan siapa yang kamu nak makan? Oh, dengan mak saya, oh dengan raja, dengan pemimpin saya, dengan itu, dengan ini. Macam-macam ikut bahagian masing-masing. Tapi kalau ditanya tadi kita nak makan dengan siapa? Kalau kita betul-betul kenal diri, kenal Allah, kita nak makan dengan Allah. Sebab bismillah tu dengan siapa? Bismillah yang kita sebut nak makan tu dengan siapa? Jadi kalau orang soal kita kan nampak yang lain selain Allah, makna kita tak faham bismillah tu kita makan. Dan sentiasa kita ni dengan siapa? Allah. Bahagia tak? Tapi kalau dengan Allah kita tak bahagia, itu kita menunjukkan kita tak beriman kepada Allah. Kita hanya pura-pura sebut nama Allah, tapi tak bergetar rasa gelombang kita asyik kita dengan Allah. Begitu juga kalau kita dah asyik dengan Allah, pasti kita asyik dengan Rasulullah.
Kalau kita asyik dengan Rasulullah, pasti kita akan asyik dengan Allah. Dua kembar ni yang takkan berpisah. Cinta kita kepada hubuk cinta kita kepada Rasulullah akan membawa cinta kepada Allah sekali. Cinta kita kepada Allah akan bawa cinta kepada Rasulullah. Kerana dia yang membukakan hijab untuk bawa kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada Rasulullah, kita takkan kenal Allah Subhanahu, takkan cinta kepada Allah. Yang membawa kita cinta kepada Allah adalah Rasulullah. Jadi bila dia tanya, jangan yakinlah ajar anak-anak. Siapa nak makan dengan siapa yang paling best? Allah dan Rasul. Apa pun dalam diri kita, utamakan Allah dan ajar diri kita, setting dalam otak kita, anak kita, sekolah daripada tadika, ajarkan 1000 pelajaran ini. Ini yang saya cakap tadi, sistem kita dah sistem Yahudi. Yang salahkan Yahudi, dia tu memang sifat dia gitu. Kita ni bawa sistem hawa nafsu, maka kita merelakan diri kita mengikuti sistem Yahudi. Padahal kita cakap, kita berjanji di hadapan Allah. Kita berkata dengan Allah, tak malu ke kita? Kita kata selalu dengan Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diaminkan oleh malaikat. Ya? Tapi kita tak yakin yang bahawasanya kita telah mengikuti sistem Yahudi. Padahal dalam perjanjian kita yang suci di hadapan Allah, kita tak nak ghairil maghdubi alaihim. Tak mahu jalan orang yang tak diredai oleh Allah, iaitu ikut hawa nafsu. Siapa tu? Yahudi dan kuncu-kuncu batil yang lain. Kita kata je lah, tak nak ghairil, tak nak. Tapi dalam kehidupan kita, kita hendak. Pertama sekali, akuan diri kita lah. Bila ada yang akuan diri kita, maka kita mudah mengikuti sistem Yahudi. Itu tak boleh tipu dah. Jadi jangan lagi kita rasa macam seolah-olah kita nak menipu Allah, kita nak menipu Rasul dan orang-orang arifin billah. Dia tahu dah. Dia duduk sebelah kamu, dia tahu dah bau najis dalam diri kamu. Napas kamu tu napas busuk dah. Bukan busuk orang puasa tau. Busuk maknanya engkau dah mensyirikkan Allah, engkau menyimpan bangkai dalam diri engkau. Mereka bau. Kau cakap macam mana ayat Quran pun, kau hadis pun, 100,000 hadis, tapi dia tahu bau engkau tu, gelombang kau. Itu adalah gelombang yang membawa kebatilan, kepura-puraan. Orang Yahudi, iblis tu lagi hafal Quran, faham Quran dia turun di mana. Iblis tu, setiap ayat Quran turun, asbabun nuzul dia tahu. Hadis ni gini, semua dia tahu iblis ni. Lagi hebat dia. Jadi tak dapat kita nak kalahkan ilmu iblis tadi. Ya, jadi bukan ilmu tu yang kita nak sandar. Belajar ilmu, tapi jangan sandar pada ilmu. Sandar kepada Tuhan punya ilmu, iaitu mengesakan Allah. Ini belagak, lagi banyak ilmu, lagi kita rasa kita hebat. Hebat apanya orang Yahudi tak respect kita? Sebab dia tahu engkau hanya hafal Quran, hadis pandai, tapi kamu tak tahu nak hidupkan tu tadi. Macam mana nak memakamkan ayat-ayat yang kamu baca tu, kamu tak tahu. La ilaha illallah pun kamu tak faham. Macam mana kamu nak faham ayat-ayat Quran yang lain? La ilaha illallah masih engkau merasa ada akuan diri lagi. Kau menyebut tu, kau rasa engkau yang menyebut la ilaha illallah. Aku dah banyak dah, 60,000 aku sebut la ilaha illallah. Engkau ke yang sebut tu la ilaha illallah? Yang ada hanya Allah. Yang sebut hanya Allah. Yang hidup hanya Allah. Yang dengar hanya Allah. Yang asyik hanya Allah. Semuanya dia, mana ada engkau dah. Itu nak dipraktiskan betul-betul dalam kehidupan kita 24 jam. Meyakini, mengimani. Jangan was-was lagi bahawa kita rasa, aku ada lah. Jangan was-was lagi nak rasa aku ni ada. Tak ada dah. La ilaha illallah. Baru mengimani, bukan cakap je. Cakap je, aku dah Islam lah, 2 kalimah syahadat aku. Tak, Allah nak tengok. Bukan dia, engkau boleh disebut aku ni mengucap 2 kalimah syahadat, aku dah beriman. Tanpa diuji, dia uji. Pertama sekali diuji bila engkau dah mempelajari ilmu ni kepada waris Nabi, iaitu al-ulama yang kenal diri, kenal Allah, betul-betul waris Nabi. Itu harus kau belajar dulu. Kalau kau tak belajar, garanti engkau tak lulus, tak akan diuji. Allah tak akan uji kamu.
Selamat dan tak uji, bukan selamat lagi azab sebenarnya. Jadi kena belajar dengan mursyid. Bila sampai tahapan kita belajar ke muncak dia, diuji. Untunglah diuji. Tapi itu tak belajar. Aku relax ke tak ada uji pun Allah tak uji. Relax. Itu lagi malang. Malah petaka sebab tak belajar. Jadi kita kena belajar baru terima. Nak ambil SPM kita kena belajar 2 tahun selepas SRP. Betul? Kalau kita tak belajar boleh kita ambil SPM? Boleh lulus ke? Garanti tak lulus. Jadi kena belajar dulu. Allah tu tahu nak uji kamu tu macam mana. Kalau kamu pun tak belajar kenal diri, kenal Allah, macam mana Allah nak uji? Allah akan tegur dulu. Belajar. Tegur. Bukan ujian. Ujian ni nak menaikkan taraf. Para nabi, para rasul, para wali Allah. Para orang-orang soleh. Orang yang kenal diri, kenal Allah, itu pasti akan diuji nak dinaik taraf. Tapi kalau tak kenal diri, tak kenal Allah, nak uji apa? Dia hanya bagi teguran. Tapi untunglah bila teguran, kita cepatlah kembali cari mursyid yang arif billah. Supaya kita dapat anugerah diuji oleh Allah. Ini tidak dibiarkan diri kita dalam keadaan jahil tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kita melakukan kesyirikan. Lepas tu kita istighfar, minta ampun ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Allah bukan tak terima engkau minta ampun hari-hari. Allah tak jemu pun. 24 jam kau minta ampun, Allah tak jemu pun. Tapi Allah bagi tahu serik ke tak serik ni kau ni. Sedar ke tak sedar kau minta ampun tang mana? Mesti nak tahulah kita minta ampun pada Allah. Pertama sekali sebelum minta ampun pada Allah, adab dia adalah serik apa yang kau buat. Aku tak nak lagi mengaku aku angkat gelas ni aku ya Allah. Aku angkat gelas aku rasa aku yang angkat ya Allah. Tadi aku bersolat, aku berdiri, aku rasa tadi waktu ni aku rasa aku yang berdiri ya Allah, akuan diri aku ya Allah, salah besar aku ya Allah. Itu yang nak disedarkan, itu yang nak dimintakan kepada Allah supaya cerit tak nak buat lagi, baru Allah terima. Betul, kita faham, kita minta ampun tang situ. Kerana kita mengaku betul waktu tu kita salah. Ya Allah, tadi aku nampak lampu hijau, aku kata aku yang pandai ya Allah. Aku lupa bahawa engkau yang bagi aku penglihatan untuk tahu itu warna hijau. Dan aku tak nampak engkau dulu, aku nampak hijau dulu. Aku rasa aku yang tahu, ada penglihatan aku. Istighfar itu sebenarnya yang sebenar-benar minta ampun. Nabi Adam tu sekali ya silap 100 tahun sujud. Kalau kita lah ada silap sekali, sujud 3 hari, masuk dalam metro. Masuk dalam surga khabar. Orang paling lama sujud. Tapi Nabi Adam kita tak. 100 tahun sujud satu aja silap. Silapnya ada rasa keakuan diri. Menghampiri pun tu. Bukan berat pun. Tapi akuan diri tu berat. Akuan diri tu lebih berat. Bukan kesalahan yang dia buat tu. Akuan diri tu yang punca. Dia menghampiri dosa yang tu tadi, yang kesalahan tu tadi. Jadi kita kena tahu kesadaran bahawa apa yang menyebabkan kita, punca kita tak dapat mengundang pertolongan Allah sebab kita tak ada kesadaran. Bila kita sebut Allah pun tak ada sedar. Bismillah pun kita tak rasa, bergetar hati kita. Walaupun kita tengah makan bismillah sebut macam tak rasa. Allah tu mustahaknya ada dengan kita. Kita rasa mustahak diri kita ke? Hingga kita sebut nama Allah tak rasa penting Allah dalam hidup kita. Hingga kita makan, kita ke mana kita yang mustahak bila kita susah dah, ya Allah tolong. Dia kata mustahak Allah Ta'ala tu. Pura-pura kita. Bila kita macam ni tenang, tak ada masalah apa, kita rasa sebut nama Allah tak terasa. Bahaya hidup kita ni. Selagi kita tak buangkan perangai buruk kita ni tadi, selagi itulah kita tak mengundang pertolongan Allah. Jadi itu sebabnya Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki masalah ni akhlak kita ni teruk. Pertama, akhlak kita dah terlampau teruk dengan Allah. Kita lakukan syirik hari-hari, bangkai kita makan. Bau bangkai dah tak terasa dah. Baik pemimpin kita atas sampai bawah satu dunia, semua kena kembali ke situ. Balik, tak ada jalan lain untuk mendapat kemenangan. Itulah jalan yang Nabi SAW dan Nabi-Nabi yang lain. Itu aja yang Allah Ta'ala ajarkan. Tak ada jalan lain. Jangan tukar cari jalan tajuk lain.
Oh, kita politik, kita dengan politik kita boleh tolong masyarakat. Tu semua tu jangan pakai buah tu ya. Itu nombor 10. Nombor 1 Allah Rasul dan juga orang arifin billah. Itu rujukan kita. Ya. Nak masuk politik ke nak masuk apa masuklah, tapi utamakan Allah Rasul dan ulul amri minkum, iaitu guru mursyid yang arif billah. Kena ada tu. Nak masuk politik mana masuklah. Sebab kita akan tundukkan politik tu dengan sistem Allah Rasul dan orang yang mengikuti sistem Allah dan Rasul, iaitu para arifin billah, mursyid. Itu je jalan dia. Kalau tidak jangan cari jalan lain, tak akan menemui ya. Imam Mahdi yang akan datang nanti tak lama lagi, dia akan bawa ni. Cara dia adalah tetap mengesahkan Allah, kenal diri, kenal Allah. Tetap cara tu juga. Jangan terperanjat nanti. Nak tunggu Imam Mahdi pula tak lama lagi. Sekarang ni meyakini sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dah bagi tahu akidah pengakhir zaman ni, akidah mati tetap mati. Pasti kita akan merasai mati. Siapa-siapa pun, zaman apa pun, daripada Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, Nabi semua wali, mati, tetap mati. Tapi mati yang macam mana yang Allah Ta'ala kehendak? Adalah mati dalam keadaan kita mengesahkan Allah. Jangan mati kita mengikuti sistem Yahudi. Suruh enjet, suruh gini-gini. Suruh masuk chip dalam badan masuk. Tak boleh, aku ni kerja kerajaan, kalau mau buat nanti aku kena berhenti. Berhentilah. Kau ingat Allah tu rezeki kat situ ke? Tak boleh pencen aku. Pencen kalau kau keluar, Allah boleh bagi lebih daripada pencen yang kau nak dapat. Sekarang kau tak buat, kau tak yakin dengan Allah, kau dah yakin dengan sistem Yahudi. Maka tu kau tak ada keyakinan untuk keluar daripada sistem Yahudi tu. Yang ada dalam kerajaan, yang ada dalam sistem-sistem yang lain. Kebanyakan di seluruh negara, semua dah Yahudi dah conquer sistem tu tadi dah. Dah pegang semua dah. Kita ni auta je. Bercakap tentang Islam ni auta je. Hanya di luar je. Ya? Yang betul-betul nak cakap, nak hidupkan rohaniah kita betul-betul dengan Allah, dia anggap pemberontak. Dia anggap musuh. Padahal kita ni sebenarnya nak menyelamatkan. Pemimpin kita raja sayang. Kita sayang raja kita. Kita sayang pemimpin. Kita sayang masyarakat kita. Kita sayang anak cucu kita. Kita sayang semua makhluk. Maka itu kita cakap. Kita bukan bercakap atas dasar kita benci. Berdasar kasih sayang. Kita nampak Allah dah perlihatkan. Tak sanggup nanti Allah tanya, Rasulullah tanya, mengapa kau dah tahu ni kau tak bagi tahu? Saya tak sanggup nak. Jadi bukan saya berani. Saya tak nak dipertanggungjawab nanti mengapa kau tak sebarkan benda yang kau dan aku bagi perlihat yang benar-benar, dan aku bagi kekuatan untuk hapus, ikuti kebenaran. Mengapa kau tak nak? Aku dah perlihatkan kebatilan. Mengapa kau tak nak hancurkan? Aku dah bagi kekuatan. Saya tak nak nanti dijawab. Maka sekarang kita kena lakukan. Ya, bila kita keluar daripada sistem Yahudi dan kita sedar punca kita ikut adalah akuan diri, maka Allah akan memberikan kekuatan. Selagi kita tak keluar, kita tak akan diberi pertolongan kekuatan oleh Allah. Jadi kena berkorban betul-betul menentang hawa nafsu lah. Bukan senang. Kita dah lama dalam kerajaan, dah lama dalam sistem Yahudi, dah lama dalam sistem riba bank. Kita dapat daripada karani biasa bank sampai dah naik dah pangkat apa tinggi dalam tu bank? General manager apa? CEO dah sampai atas. Makan dah besar. Dah jadi tak ada najis dah kita buat riba. Ajar orang riba pula tulis. Orang ni tak dapat loan 500,000. Tak apa. Aku boleh luluskan. Aku bos ini. Aku buat cara ni. Tapi bagi sikit lah dengan aku. 50,000 ke. Dah jadi darah daging benda haram tu dah jadi seronok dimakan. Bagi anak cucu makan. Bagi anak isteri makan. Jadi anak tu tak mensekutukan Allah. Anak jadi kurang ajar dengan bapa. Macam-macam akan timbul. Tu kesadaran Allah bagi sedar. Allah bagi sedar. Kembali pada Allah. Belajar. Itu bukan ujian. Itu teguran. Allah masih sayang lagi. Tak sedar juga. Wafat. Terimalah kau azab. Wa na'udzubillah min zalim. Jangan menyesal. Walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim
inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salih illa mungkin. Jangan sampai orang-orang kita lihat orang yang mensekutukan Allah nanti bila dia dah mati dibangkitkan balik, dia lihat orang-orang yang beriman mengenal diri mengenal Allah, bestnya nikmat Allah bagi ganjarannya, maka dia minta pada Allah, tolong hidupkan aku balik. Aku dah dengar sami'na, aku dah maknanya absarna, melihat dah nikmatnya orang yang kenal diri kenal Allah. Hidupkan aku balik ya Allah. Absarna sami'a farji'na ni'mal soleh. Nikmatnya orang lakukan amal soleh. Tolong hidup. Dari situ keluar air mata darah pun tak boleh. Jangan menyesal sampai situ nanti. Jadi kita dah peringatkan, nanti jangan bertanggungjawabkan saya. Si Ajis tak bagi ingatkan. Saya dah bagi tahu sebab saya sayang. Saya nak selamatkan. Di sini lagi sifat-sifat untuk nak menyelamatkan di dunia lagi. Ini menunjukkan nanti daripada masyar kita juga akan dikurniakan Allah penyelamat. Bila di dunia lagi kita nak selamat, begitulah Nabi SAW dapat beri syafaat waktu hidup, menyelamatkan manusia umatnya. Nanti di akhirat kelak pun bila-bila pun Rasulullah dah wafat tetap dapat memberi syafaat. Jadi orang-orang yang begini mengikuti jejak langkah Nabi SAW, di dunia lagi dia nak selamatkan, dia tak nampak lain, dia nak kita selamat, dapat Allah Ta'ala. Dia tak nampak lain dah. Tolong doakan ni, dia lemaslah. Kau minta doa tu tadi, dia akan tukarkan. Tolonglah dia sakit, tolonglah dia ni berniaga terus, tolong doakan, macam-macam dia dengar. Tapi dia akan tukarkan doa tu, ya Allah bagi dia hidayah, ya Allah bagi dia kenal kau, ya Allah. Ditukarkan. Orang tu minta macam-macam tapi ditukarkan supaya dia tidak bersubahat atas apa yang dia kena. Sebab kalau kan dibagi tapi doa tadi, takut dia doa jadi dia kaya, dia lagi jauh pada Allah, kita pula bersubahat. Kerana doakan dia dapat kekayaan. Jadi lebih baik dia suruh kita doa apa kekayaan ke apa ke, kita akan balikkan, ya Allah bagi dia hidayah supaya dia dapat kau. Selamat kita. Jadi kita tak bersubahat. Tolong selamatkan dia daripada penjara gini ni. Yang boleh selamatkan Allah. Tolonglah dia ni nak dihukum gantung ni gini-gini. Satu je, bertaubat. Bertaubat menyesal, jangan buat perbuatan yang jahat tu lagi. Bertaubat. Tapi tolonglah doakan dia. Bertaubat tu lebih penting daripada kau keluar daripada penjara. Keluar daripada hukuman gantung, kau selamat. Tapi jiwa kau masih jahat lagi. Apa guna? Jadi lebih baik kesadaran minta ampun lagi baik. Kalau kau mati pun dalam keadaan diterima oleh Allah. Kalau kau keluar pun kau dah bertahu, taubat, tak nak lagu dia jadi penzalim ataupun penipu ataupun pengedar dadah kamu benda dah. Jadi kamu dah bertaubat bila keluar. Kalau mati pun hukuman dia gantung, tetap juga kamu diterima Allah sebab kamu menyesal. Itu paling mustahak dalam hidup kita, menyesal lah. Jangan terus-terus kita duduk dalam sistem-sistem Yahudi, Nasrani ni, Majusi ni, sistem-sistem yang kita kata tak nak. Dalam kita di hadapan Allah berjanji tak nak. Tapi mengapa kita taat terus mengikutinya? Maka itu orang Yahudi tak takut dengan kita. Dengarlah. Dengan siapa kau canggih mana pun negara kau, tetap juga Yahudi tak takut. Sebab dia dah dapat tewaskan kita, dia gunakan santau yang halus, sihir yang halus untuk mempengaruhi supaya kamu tidak kenal diri, kenal Allah umat Islam. Dia dah dapat tu. Jadi itu dia boleh kontrol umat Islam ni. Dia buat kita macam berada di meja makan dia. Jangan kamu doa lah, berdoa. Ya Allah, Allah bagi tahu dah. Allah ni terima doa kau. Tapi doa yang macam mana Allah nak terima? Kau kena keluar dari dulu daripada sistem tu baru kau terima. Bagi tahu kat raja kau. Raja kau suruh kami berdoa semua. Tapi sistem tu kau terus ikut. Mana boleh diterima doa kami? Boleh selesai ke masalah Masjid Aqsa, masalah apa pun. Kalau kita dengan Allah masalah. Kan? Jadi Allah nak tegur kita di sana. Supaya kita ubah sistem kita. Berapa kali cakap dah tu. Tu tadi. Kita kena ubah. Pertama sekali, pelajaran yang anak-anak kita terima, semua pelajaran mensekutukan Allah. Sebut nama Allah, la ilaha illallah. Beribu kali daripada tadika sampai PhD, disebut la ilaha illallah juga. Lama dah.
tapi masih mensekutukan Allah. Padahal pasal kalau dia faham la ilaha illallah tu, dia takkan mensekutukan Allah. Allah nilainya di situ. Tapi masih dia baca berpuluh tahun, tapi masih lagi merasa ada akuan diri, maka dia tak faham la ilaha illallah. Dia hanya baca. Itu saya cakap tadi. Jadi tak terasa bila sebut nama Allah, musuh tak ada bergetar bila kita sebut nama Allah. Sebab kita sendiri tak ada bergelombang bergetar dengan Allah. Tidur pun kita tak tidur dengan Allah. Bila cakap tidur, boleh ke tidur dengan Allah? Pelik kita ni. Bismillah tu apa dengan Allah ke kau dengan setan? Kan dengan diri kau. Dia betul-betul faham bismillah tu apa. Kan kita sentiasa dengan Allah. Pernahkah Allah tinggalkan kita? Maka kita mengapa kita nampak ada kuasa lagi? Oh tak, dia ni anak aku kena sihir ni dalam dia pusat rawatan Islam. Dia keluarkan pahat, batu, paku pun ada, buah keras pun ada dalam diri dia. La ilaha illallah. Ini perubatan Islam pun satu hal juga. Itu sebiji satu jarum pun ada dalam badan kita, tak mampu kita menahannya. Kan? Ini semua sihir. Jangan kita membesarkan sihir. Rasulullah tak membesarkan sihir. Sihir itu ada. Tapi Rasulullah tak membesarkan. Rasulullah kena balut, patung Rasulullah balut dengan rambut Rasulullah. Disimpan dalam perigi, ditutup dengan batu. Siapa tahu? Malaikat bagi tahu. Malaikat bagi tahu pada Rasulullah, Rasulullah bagi tahu pada sahabat, pergi ambil. Perigi orang Yahudi buat. Betul lah dia patung Rasulullah dengan rambut. Sampai kepada Rasulullah, Rasulullah kata apa? Dan bukan sebab engkau aku sakit. Tapi hikmahnya Allah nak menurunkan ayat yang merajai menjaga manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Kebutkanlah beriman kepada Allah yang menjaga semua manusia. Jadi manusia semua tak ada nilai dia, tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanyalah raja kepada manusia, itu Allah. Jadi kita nampak benda tu memang ada sihir. Kita kata, oh sihir ni hebat. Dah, kita kata sihir hebat. Kita tak nampak yang nak jadikan sihir tu adalah Allah. Maka itulah kita ni kena faham. Kita nak jadi pakar perubatan Islam, kita kena perbetulkan pesakit kita. Bukan penyakit dia dalam badan dia, tetapi dalam kolbun dia, iaitu akidah dia nak betulkan. Betulkan keyakinan kita hanya kepada Allah. Yang memberikan sakit, yang menyembuhkan adalah Allah. Yang memberi sakit tu juga Allah. Takkan Allah bagi kita sakit tak? Bukan Allah nyaya kita. Allah bagi sakit, Rasulullah kata, untuk leburkan dosa kita. Yang dosa kita bila 60 tahun kita istighfar hari-hari pun, tiap-tiap malam kita istighfar, 60 tahun tak diampunkan Allah lagi. Bukan Allah tak nak terima. Tapi kalau Allah bagi sakit, kita redha. Allah yang bagi sakit, kita redha. Allah nak leburkan dosa kita. Betul? Tapi kalau kita dah sangka orang ni buat, apa yang ada sebenarnya Allah nak? Hikmah dia. Betul? Jadi kita mensekutukan Allah, kita rasa ada kuasa yang lebih hebat daripada Allah ke? Padahal yang berkuasa sihir itu semua daripada kuasa Allah. Allah tak izinkan, boleh ke? Boleh. Jadi sihir tu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Si Haji cakap besar, ya boleh lah. Saya ahli sihir datang macam-macam. Saya sakit seluruh badan. Bukan jarum sebiji dah, sekeliat rongga-rongga saya, jarum sampai ke jantung otak saya, jarum tu cocok punya sakit. Mati duduk balik. Berpusu-pusu datang nak masuk pintu rumah saya, ahli sihir, dengan dia bawa bukti-bukti 2-3 orang mengatakan betul dia yang buat. Bersusun-susun tu nak masuk dalam rumah saya. Semua kata aku yang sihir kau, aku bagi kau. Saya cakap pergi baliklah korang ni. Tak ada kena-mengena langsung antara aku dengan penyakit ni dengan kau. Tak, ni bukti dia. Betul aku nampak dia buat gini. Dia dah dendam kau dalam. Tak, sudah, tak payah nak cerita banyak. Engkau semua tak ada kuasa lah. Aku tak nak layan. Kalau kau nak sama mengesahkan Allah, mai sini sama-sama. Kalau agak-agak kau nak nanti, kau pergi jalan. Itu dalam kesakitan. Bukan nak kata saya hebat. Nak ajarkan, kita kena ajar diri kita begitu. Jangan masukkan dalam otak kita ni ada kekuasaan lain melainkan Allah. Sebab kita dah bagi tahu Allah aja yang berkuasa. Kenapa kita dok sebut lepas solat wa huwa ala kulli syai'in qadir? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk, bagi engkau semua kerajaan yang ada ni adalah mulk kerajaan engkau.
Tak ada satu pun yang kat dunia ni memiliki kerajaan, melainkan Allah yang bagi kekuasaan. Bill Gates ke, Agung ke, menteri ke, semua siapa yang bagi kuasaan? Allah. Faham ke tak faham? Kita duk sebut selalu lepas solat. 10 kali lepas solat kita baca. Kulli syai'in qadir, engkau maha berkuasa atas segala-galanya. Tapi tak faham. Baca je. Bila kita nak amaliakan betul-betul? Allah tu tahu diri kita ni, baca je. Tapi habis di kerongkongan, tak faham. Pasal Rasulullah kata, so cari pembimbing rohani supaya betulkan keadaan akhlak kita dengan Allah betul-betul. Kan kita tak ada akhlak, kita baca di hadapan Allah, tapi kita tak amaliahkan. Kita tak memakamkan, kita tak akul yakin apa yang kita baca. Kita hanya sebut, kita rasa lega dah. Lepas tu kita lakukan kesyirikan lagi. Kita nampak yang lain ada kuasa selain pada Allah. Kita pandang sesuatu, kita nampak bukan Allah dahulu, kita nampak makhluk dulu. Kita mendengar sesuatu, kita dengar pendengaran tu kipas-kipas. Kita tak dengar bahawa bunyi tu datang daripada bunyi Allah Ta'ala yang membunyikan. Banyak benda kita lakukan kesyirikan. Bila tak mengaji, payahlah. Kita cakap nanti kan orang tak percaya. Mengajilah mengenal diri kenal Allah. Baru kita faham banyak silap kita dengan Allah. Banyak kita tidak ada akhlak dengan Allah. Nak makan, nak tidur, berdiri, jalan, macam-macam kita tengok. 24 jam kesyirikannya kita. Kalau tak mengaji kenal diri kenal Allah. Kalau belanji kenal diri kenal Allah, baru kita tahu. Takut kita banyak. Kita nak angkat kaki berjalan pun tak berani. Kita rasa kita yang angkat. Yang angkat kaki kita berjalan tu adalah kudrat Allah SWT. Takut kita nak rasa berjalan ni kita ada kuasa. Pemikiran kita sentiasa kita minta Allah yang Allah susun. Kontrol diri kita. Kita tak mau. Rasulullah tu berdoa dengan Allah selalu. Padahal Rasulullah ni dia beri kekuasaan yang hebat. Apa saja bulan terbelah, apa pun boleh. Tapi Rasulullah tetap juga, walaupun dibagi belah bulan, cantum balik, matahari berjalan, seikut arahan semua Rasulullah, tetap Rasulullah kata, Ya Allah tolonglah, jangan biarkan aku nyusun hidup aku sendiri. Walau sesaat, walau sekelip mata. Tentu dah kekuasaan dia Allah bagi. Uruslah engkau macam mana pun, aku bagi crown kekuasaan aku pada engkau Muhammad. Sikut engkau lah Muhammad. Tetap juga Muhammad ni sedar diri. Aku tak ada kuasa ya Allah. Tetap. Tak, aku dah bagi, buat aja Muhammad. Tak boleh ya Allah, tolonglah. Jangan biarkan aku ni hamba, tak boleh buat apa, tolonglah ya Allah. Begitu juga Rasulullah tu berakhlak dengan Allah. Tetap juga tak mau kekuasaan dirinya. Dia mau Allah juga berkuasa menyusun hidupnya. Gitu yang kita nak. Baru aman hidup kita, selamat, bahagia kita. Di dunia lagi kita dah bahagia dengan Allah. Tu tempat kita adalah bukan duduk di dunia, bukan duduk di akhirat, bukan duduk di syurga. Bukan tempat kita duduknya Allah Ta'ala kata dengan di samping Allah hingga lebur tak ada akuan. Itu tempat yang paling maqam mahmud yang telah Allah janjikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makan mahmud yang terpuji, yang tertinggi, yang mana Allah kurniakan, di mana tidak ada rasa keakuan diri. Nikmatnya duduk di situ. Di situlah sebenarnya kita nak duduk, nak ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Di situ matlamat dia. Buang keakuan diri dan Allah leburkan. Ya, itu insya-Allah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu sementara ni. Kita minta pencerahan lagi daripada teman-teman kita, sahabat kita, untuk memberikan lagi pengubasan, dan ada pertanyaan, persoalan lain, insya-Allah boleh ni. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, terlebih dahulu setinggi-tinggi kesyukuran kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, kurniaan, rahmat, kasih sayang dan keizinan daripada Allah SWT jua, maka alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama di malam Jumaat
Malam Jumaat Sayyidul Ayyam yang penuh dengan keberkatan, kemuliaan. Kita berada dalam majlis mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu majlis yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita alhamdulillah dibimbing oleh ustaz kita, pembimbing rohani kita, yang mana sebelum ni kita duk dibimbing di segi jasmani saja. Jadi rohani kita jarang-jarang. Jadi alhamdulillah majlis kita, majlis mengesahkan Allah SWT ini, dan nak bimbing rohani kita supaya kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah thayyibah, kalimah iman, kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah ini dibawa oleh semua para anbiya alaihi salatu wassalam, daripada baginda Adam alaihi salam sehinggalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah junjungan Rasul kita Rasul kita, Nabi akhir zaman, Nabi khatamun nabiyyin, penutup segala nabi-nabi. Jadi alhamdulillah apabila kita sama-sama kenal diri dan kenal Allah SWT, maka kita buanglah keakuan diri, rasa pemilikan, rasa diri kita yang buat itu dan ini, diri kita yang memiliki itu dan ini. Jadi kita kena buang, kita kena usahakan, kita kena ajakkan diri kita, ajakkan rohani kita, ajakkan nafsu kita, buang semua tu, leburkan semua tu. Dan yang ada hanyalah keesaan Allah SWT. Diri kita pun tak ada, kehidupan kita pun tak ada, la hayyun. Dan segala-galanya tidak ada, penglihatan tidak ada, percakapan tidak ada, tapi semuanya kita tanamkan, yakinkan dengan hakul yakin bahawa semuanya itu daripada Allah SWT. Segala percakapan, segala pendengaran, segala perbuatan kita, angkat barang dan sebagainya, semuanya daripada Allah SWT. Kita letakkan Allah SWT di hadapan, nombor satu kan Allah SWT. Itulah alhamdulillah sedikit kongsian syukur kepada Allah SWT lah. Allah SWT pertemukan kita pada malam ni, ramai jemaah kita yang belum kenal lagi lah. InsyaAllah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dia, rahmat dia, kasih sayang dia. Sebenarnya kita datang sini pun pilihan Allah, pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah yang gerakkan hati kita, Allah yang gerakkan kaki kita, Allah yang gerakkan kehendak kita untuk datang, untuk mengesakan Allah, membesarkan Allah, untuk menafikan diri kita, menafikan wujudnya kita, melainkan dengan kebesaran Allah SWT, wujudan Allah, wujudnya Allah SWT. Jadi syukur kita lagi dan lagi kerana Allah SWT sendiri berfirman bahawasanya sungguhnya sangatlah sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi kita kena tambah lagi kesyukuran kita kepada Allah atas segala nikmat dia. Dan seperti yang Ustaz cakap tadi, nikmat kita itu kehidupan kita, dan juga nikmat kita yang paling besar yang Allah telah bagi pada kita, yang mana kita pun tak minta, iaitu agama Islam itu sendiri. Dan tanpa kita minta pun Allah dah bagi agama itu pada kita. Hari ini ramai yang lahir dalam keadaan ibu bapa dia bukan Islam. Kita tak pernah pun doa kepada Allah, ya Allah, lahirkan aku dalam Islam, tak pernah pun. Allah pilih kita lahir, kita berada dalam kandungan ibu dan bapa kita, ibu kita yang beragama Islam. Itulah nikmat yang sangat besar. Kerana kita pun tak tahu kalau kita lahir dalam keadaan bukan Islam, adakah sekarang ini kita menyembah Allah? Adakah kita sekarang ini menyembah batu, menyembah berhala, menyembah matahari? Jadi kita sangat syukur pada Allah SWT kerana ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Yang mana hari ini kalau kita tak dapat taat perintah Allah, bermakna kita tak mensyukuri nikmat Allah kan. Kalau kita banyak melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat, maknanya kita tak mensyukuri nikmat Allah. Jadi saya rasa itu sajalah yang saya boleh sampaikan malam ni. Tutup dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, serah kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada apa yang saya nak cakap sebenarnya. Saya nak
berkenalan dengan jemaah-jemaah di Perlis ni. Saya baru datang sini ada sebulan dah tuan nanti. Sama berkenalan semua. Itu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul Ayyam, malam Sayyidul Ayyam, mula segala hari dapat kita bersama-sama berkumpul disebabkan apa? Disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ni rasa kita yang nak datang sini, tapi disebabkan rahmat Allah. Allah Taala pilih kita, bukan sebab kita hebat, bukan sebab kita ada ilmu, bukan sebab kita ada amalan, bukan, tak ada. Disebabkan tak ada itulah, disebabkan kita tak ada meniadakan diri kita, itulah yang dikatakan tadi, permulaan tadi, itulah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar nakkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya teringat masa ziarah di permulaan di Surabaya baru-baru ni di Sunan Ampel, sang guru menyebut dalam talk, masih tak sampai lagi talk tu, masih di-upload lagi di Sunan Ampel tu. Jadi adakah kita, ni ada kaitan, adakah kita menziarahi wali Allah, menghadirkan dia? Itu yang penting tu. Ini yang penting, yang dah lama kita buat ni. Dan termasuk diri saya yang buat dulu. Kita hadirkan wali Allah tu. Bahaya tak kita? Kita nampak macam remeh kan? Memanglah kita kena hadirkan wali Allah tu, tak boleh sebenarnya. Kita kena buat macam biasa je. Maksudnya gitu. Sang guru memberitahu bahawa kita buat macam biasa, maksudnya buat biasa apa? Sentiasa mengesahkan Allah. Menghadirkan Allah dahulu tu. Dengan gerak kita, dengan kehadiran kita, dengan kita tak ada daya upaya, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Jadi saya menegaskan bahawa dalam keluarga saya sendiri sekalipun, baru tadi saya menyatakan bahawa apa yang perlu kita risaukan sebenarnya dalam hidup kita ni sebenarnya, tak lain tu dia keakuan diri tu. Jadi dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. La hayyun, la alimun, la qadirun dan sebagainya. Tujuh sifat tu yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah la hayyun. Kalau itu kita tak lulus, itu saya cakap tadi dengan keluarga saya tadi. Kalau itu kita tak lulus la hayyun, kita rasa kita hidup lagi, padahal Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha cukup tu, sebelum adanya Lauh Mahfuz, syurga, neraka, kita pun tak ada lagi, semua tak ada. Lauh Mahfuz, dia menyatakan diri dia asyik dengan diri dia. Jadi terzahir yang ingin aku dikatakan terzahir makhluk pertama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekalian kita ni dihidupkan bukan nak menyatakan kita ni ada, bukan nak kata kita ni yang hidup. Sang guru tadi dah bagi tahu dah tadi, yang pertama, yang mula tadi tu. Permulaan. Jadi sebenarnya kita yang diadakan, kita ni diadakan bukan menyatakan kita ni ada, bukan. Tu yang dikatakan kita nak betul-betul la hayyun tu. Lulus tak kita la hayyun tu? Kalau betul lulus la hayyun tu, pasti akan terikut yang dikatakan sang guru pernah beritahu, 6 tu pasti akan terzahir. Keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk dalam wahdah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kenderaan kepada Muhammad dah bawa. Muhammad tu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi membawa kepada mengesahkan Allah, tinggal Ahmad tinggal Ahad. Lebu. Muhammad pun lebu. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua. Sebab tu kita mengaji benda ni, kita kena sentiasa bermuzakarah dengan ahli-ahli keluarga kita tentang keadaan yang dikatakan. Memang saya tekankan 7 ni yang Syekh Abdul Qadir ni beritahu. Memang itu yang saya tekankan sebab saya rasa saya lemah di situ. Dan jadi kita punya sahabat yang paling rapat kita adalah isteri kita lah. Yang kita bermuzakarah yang sebenarnya. Supaya kita ni kesebatian tu ada, dapat kita nak menyelesaikan ke-7 tu. Saya lemah di situlah maksudnya. Kan? Jadi di situ yang kita nak betul-betul sungguh-sungguh. Allah Ta'ala nak melihat kesungguhan kita sebenarnya. Adakah kita betul tak kita lahkan betul hayyun kita tu? Betul ke tidak? Sebagai contoh, kalau kita betul tak
Tak ada yang la hayyun tu, pasti yang lain tu akan la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun. Kehendak yang paling bahaya tu, termasuk itulah yang tak dilakan tu. Hayyun pun kau tak lulus lagi, pasti nanti murid ada ini tak betul, ini tak betul. Orang nasihat yang baik, orang nasihat benda ni jangan, ni tak boleh ni silap ni. Tak boleh terima. Kan? Itu masalah tu muridun tu dalam tu. Sebab apa? Dia tak lulus yang la tadi, hayyun tadi tu. Kehidupan dia rasa dia hidup lagi. Padahal kita ni yang pertama tadi dia dah diceritakan, tak ada, kita ni asal memang tak ada pun. Dia ada kan bagi nak nyatakan dia yang maha hidup, dia yang maha esa, itu mengesahkan Allah. Seperti mana dia mengesahkan akan dirinya sendiri. Tu. Dia cukup dengan diri, dia tak perlu dengan kita pun. Itu kita kefahaman yang betul-betul tenggelam. Dalam keadaan asyik. Dia asyik pada diri dia sendiri. Itu tauhid dalaman kita tu. Itu yang diguna pakai oleh Rasulullah SAW. Dan dia ajak kita supaya sama-sama. Kan, sama-sama. Saya nak cakap kat sini, sahabat-sahabat saya, minta maaf banyak-banyak. Saya bukan pandai, saya bukan apa-apa, saya tak ada ilmu apa. Tapi apabila kita dapat yang dikatakan yang kesabatian ni, kesabatian kasih sayang, kesabatian yang nak menghilangkan, menanggal betul keakuan diri kita ni, pasti Allah Ta'ala yang dikatakan Ustaz tadi, mengundang pertolongan Allah. Apa dia? Allah Ta'ala bagi anugerahkan kita kasih sayang. Ruhama Ubainahum, kasih sayang tu. Dia akan cakap. Dia bukan pandai tau, saya tak pandai tau. Kan? Tak kira siapa pun orang dekat dengan saya ke, sahabat saya ke, jemaah ke, saya tidak boleh berdiam diri. Saya bukan apa orang kata tu, jaga diri saya sendiri. Memang saya berperang, saya pun masih berperang, bukan saya lepas, tak. Tapi Ruhama Ubainahum tu terzahir kasih sayang tu. Saya cerita dengan kawan-kawan saya. Tak apa, terima tak terima itu saya tak tahu. Tapi itulah yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ruhama Ubainahum, kasih sayang yang betul-betul. Kan? Susah dapat tu, mahal tu kasih sayang Allah Taala tu, mahal tu. InsyaAllah sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya pun begitu gembira dan sukacita dan juga ingin berkenalan dan berkasih sayanglah dengan para sahabat sekalian. Sebagaimana kata sahabat kita tadi yang ingin berkenal-kenalan. Jadi saya ucapkan selamat datang dan begitu sekali terbukalah pintu yang hakikatnya pintu Allah juga. Tentu ada hikmah dia kenapa kita berhimpun di sini. Malah kita datang daripada jauh berhijrah, sudah pasti ada hikmah yang besar. Saya ucapkan berbanyak terima kasih dan pengorbanan anda. Hanya Allah sahajalah yang menghargai. Itu sajalah yang saya ingin ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni adalah malam pertama saya lah. Selepas lama saya tidak dapat hadir atas sebab-sebab tertentu. Kesimpulan dia, selama saya jalani perjalanan mengenal diri, saya cuma nak ambil sikit a point untuk mengenal tu. Tapi bila kita nak ambil point yang sikit tu, kita terbuka dengan banyak perkara baru yang kita dapat. Bila kita dapat, rasa makin kecil lah kita, macam semakin hilang, makin kosong. Banyak yang saya belajar tentang jalan ni, dibimbing oleh guru, sahabat-sahabat perjuangan, dan pada malam ni pun saya dapat sahabat baru juga. Terima kasih. Selamat datang. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam majlis talk kenal diri kenal Allah, dan tak lain tak bukan majlis mengajak kita untuk sentiasa menomorsatukan Allah dalam hidup kita seharian. Jadi kita sebagai hamba Allah tak lepas daripada sifat lalai semua, dan di sinilah pentingnya seorang guru mursyid untuk mengajak kita kembali atau sentiasa memberi nasihat, sentiasa memberi tazkirah untuk mengajak kita sama-sama untuk terus hidup 24 jam sehari semalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita belajarlah ilmu dalam bidang ni, sedikit perkongsian daripada saya lah. Kami ni seolah-olah ibarat kaunter aduan lah, tempat mengadu. Macam-macam yang datang dengan pelbagai masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah, dan kita manusia memang tidak lagi daripada masalah. Jadi apa yang ditekankan, guru kami pun selalu tekankan, kembali kepada Allah. Nak settle masalah, kembali kepada Allah je, tak ada dah cara lain. Itu je. Jadi inilah platform yang sesuai untuk kita terus berubah. Dunia dah semakin ke penghujungnya, ke akhir zaman. Jadi kita bawalah diri kita sendiri, anak-anak kita, ahli keluarga kita, carilah guru mursyid untuk mendidik hati kita ni untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diucapkan saudara-saudari kita, teman-teman kita, semua itu daripada khatir Rabbani, daripada kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kalimat-kalimat yang kudus, yang suci, yang tak lain nak ajak kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah sentiasa maha sempurna mengesakan diri sendiri. Tak ada lagi tajuk apa yang diucap oleh saudara-saudari kita, Pak Alang, Ustaz Zair, Ustaz Latif, semua saudara kita. Semuanya sebenarnya untuk pengetahuan, kita ingatkan balik, tak ada lain. Semua nak ngajak menomborsatukan Allah dalam hidup kita. Jangan berfikiran yang lain. Mereka semua sama-sama kita ilahun wahid, menghala kepada sama-sama menomborsatukan Allah. Maknanya menomborsatukan Allah, tak ada dua lah. Allah tu bukan dua, kita pun tak boleh ada. Macam itulah maksud dia. Kerana dia utus Nabi Muhammad SAW tu, maknanya itulah kenikmatan yang besar, tauhid yang sebenar. Maka Nabi pun disuruh bagi tahu dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Itulah. Katakan Muhammad. Maknanya katakan, apa dia? Aku basyar, maknanya manusia seperti kalian juga macam kita. Nabi Muhammad tu disuruh oleh Allah Ta'ala katakan apa? Ana basyarum. Kita ni sama. Sama namun ada namun dia. Namun kepadaku dibagikan wahyu daripada Allah untuk kita sama-sama mengesakan, menomborsatukan ilahun wahid. Jadi jalan yang Nabi bawa ni adalah jalan yang bukan kepada Nabi. Maknanya kita sama, tapi namun begitu aku ni dibagi wahyu langsung daripada Allah. Untuk apa tujuan hidup kita adalah mengesakan Allah, menomborsatukan Allah. Tidur dengan Allah, baring dengan Allah, jalan dengan Allah, semua tak ada kita, dia je semua. Itu yang dimaksudkan ilahun wahid. Makna bersama dengan Allah, bukan kita ada sebelah Allah, bukan. Dan bukanlah Allah tu wa huwa ma'akum aina ma kuntum,
Makna maksudnya tadabbur dia maknanya mana kita pergi Allah dengan kita. Bukan. Makna semuanya tak ada. Semua di bawah kekuasaan Allah. Baik dia iblis, baik dia malaikatul maut, baik dia manusia macam mana pun, apa pun dia, sebenarnya itu adalah menyatakan Allah. Kalau kita nampak lain daripada itu, maka kita tak menombor satukan Allah lah tu. Itu yang harus kita fahami, nak kita makamkan. Sekarang dah puak-puak kita ni mengaku ahli sunnah wal jamaah, minta maaf, mengaku boleh mengaku, tapi pastikan kita duduk di makam ahli sunnah wal jamaah. Nak memastikan kita ahli sunnah wal jamaah, ada kat kita guru mursyid yang arif billah. Kalau kita tak jumpa guru arif billah, mursyid, macam mana kita nak jadi ahli Allah? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli Allah kita tak jadi, nak macam mana kita nak mengaku masuk persatuan ahli sunnah wal jamaah? Bolehlah bayar yuran tahunan ke bulanan ke, kan bolehlah. Tapi yang nak di sisi Allah tu nak jelas nyata mewarisi itu tadi, warisan yang daripada Rasulullah tu, kena kenal diri. Baru bila dah kenal diri ahli Allah, baru boleh menjalankan sunnah. Bukan saya aja kata kau tak kenal diri tak boleh hidupkan sunnah. Bukan maksud saya gitu. Maksud saya tu kamu harus kenal diri, kenal Allah, baru kamu akan faham bahawa sunnah Nabi yang nombor 1 adalah wajib bagi Nabi. Sunnahnya adalah iaitu buang akuan diri. Baru jadi ahli Allah, baru pula boleh hidupkan sunnah-sunnah yang lain. Tapi selagi kita masih lagi ada akuan diri, kita buat sunnah macam mana pun, bukan saya kata tak boleh, maka tak kena dia punya makam dia. Sebab masih merasa diri itu yang dapat melakukan. Itu satu kesyirikan yang halus. Iaitu ada rasa akuan diri itu, maka riak atau sombong akan datang. Bangga diri akan datang. Jadi itu hala tujuan pertama. Nak jadi ahli, nak ikut betul jejak langkah ahli sunnah wal jamaah, kena jadi ahli. Dan syarat nak jadi ahli, kena tahu arifin billah. Mesti berguru dengan arifin billah, pembimbing rohani. Kalau tidak, tak. Semua para wali semua ada. Sahabat Nabi ada pembimbing rohani Rasulullah. Sampai kat kita pula tak payah pula. Berat ni. Salah. Kita pun nak main bola, nak kasih pandai, kena ada jurulatih. Maradona tu terus pandai jadi boleh pegang Piala Dunia tu. Boleh mewakili negara di Argentina pun. Mesti ada jurulatih dia. Khusus untuk tu. Jadi kita ni kalau nak sebut nama Allah, kalau kita tak kenal ahli dia, tak bergetar hati kita sebut. Sebab kita tak kenal Allah. Orang yang kenal Allah, sebut nama Allah, dengan orang yang tak kenal, la yastawun, Allah Ta'ala, mana ada sama? Mana sama? Kau tak kenal Allah, kau sebut dia 10 tahun, kau sebut nama, tapi kau tak kenal. Tapi bila kau kenal dia, kau sebut sekali, bergetar dah gelambang tu. Allah, Allah, Allah. Hidup bergetar hati kita. Datang dia punya sir rasa tu tadi. Itu yang kita nak. Nak tidur terasa dengan Allah, terasa, mana pergi pun terasa dengan Allah. Ini tidak, kita berasa. Allah tu tahu kita ni berasa dengan siapa. Hingga makan, minum, berdiri, duduk, baring, itu orang yang bijak adalah sentiasa tafakaru. Tafakaru yang paling tinggi adalah lebur, tak nampak lain, yang nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dimulia, lebih diagungkan Allah Ta'ala daripada diri ni sendiri. Itulah kita nak mahirkan, kita nak bawa dalam kehidupan kita. Baru nanti orang Yahudi, orang-orang musuh-musuh yang kita kata musuh ni, automatik kita tak nampak mereka ni ada kuasa dah. Dan mereka sendiri akan bergetar takut memandang wajah kita. Sebut aja nak perang dengan kita ni tadi, orang yang kenal diri, kenal Allah, sebulan lagi nak perang dengan kita, dah bergetar, dah. Nak pegang senjata pun dia tak mampu, tak berani nak hadapi kita. Apa lagi bila tiba waktu dia lagi bergetar, takut dia. Allah akan bagi kegerunan kepada dia nak menghadapi. Kerana dia kegelapan, zulumat. Kita ni terang. Mana boleh zulumat tu menghadapi terang? Sekarang ni kita dah gelap. Jadi itu kita bersama dengan kegelapan, zulumat. Sebenarnya kita ni terang. Bila kita kenal diri, kenal Allah, terang dah. Tersebut sekali bismillah aja, pancaran bismillah tu menembusi
takut dia memandang. Seperti Abu Jahal, dia takut nak memandang wajah Rasulullah. Tapi belakang Rasulullah berani dia nak upah orang bunuh Rasulullah. Tapi bila nak memandang Rasulullah, dia tak nak, dia tutup mata. Dia kalau boleh tak nak bertemu dengan Rasulullah. Sebab pancaran Rasulullah tu ke dalam lubuk hati dia tu boleh membunuh. Begitu sekali orang-orang yang betul mengesahkan Allah, orang Yahudi ni dia tak berani nak menghadapi. Tapi sekarang kita apa dah jadi umat Islam kita? Dah dipegang, maknanya kekuasaan yang kita ada ni semua dah dipegang oleh Yahudi. Daripada jarak jauh dia dah pegang lah kita. Jadi dia tak ada gerun langsung dengan kita. Kau solat hajat lah hari-hari, kau berdoa lah tiap malam, doa kunut nazilah pun apa, Yahudi tetap berkuasa lagi. Sebab Allah Ta'ala bukan tak terima. Sebab Allah Ta'ala kata kau ini teguran untuk yang Yahudi buat macam ni. Ini adalah cara aku nak menegur kamu. Supaya kau kembali kenal kepada aku. Bukan kau mendoakan kecelakaan untuk dia. Bukan kata perbuatan tu baik. Maknanya perbuatan dia tu sebenarnya nak mengajar kita. Kita ni dah terkeluar daripada sistem Allah Ta'ala. Maka tu akan datang yang menegur Allah Ta'ala hantar, iaitu Yahudi. Itu sebenarnya bukan suruh kita, sebenarnya kesadaran kita dulu. Bukan tak boleh berdoa. Kesadaran kita dulu keluar daripada sistem dia. Kita dah lama duduk dalam lubang biawak dia. Sampai kita nak keluar balik tak tahu jalan dah. Dia masukkan kita dalam lubang biawak. Mana jalan nak keluar, mana kita rasa dia bagi makan, dia bagi apa dalam tu. Jadi kita tak rasa keluar boleh. Dah duduk dalam bank 40 tahun, dah jadi apa CEO dah tinggi. Nak keluar balik susah. Sebab apa? Walaupun nak nampak tu benda riba, nak keluar balik susah. Tapi kalau dapat keluar balik, ya Allah, baru kita rasa bebas. Kalau tidak, kita hidup mengajar orang supaya buat riba, buat apa. Itu termasuk apa ni, mensekutukan Allah. Sesuatu yang apa najis, yang mana Allah Ta'ala kata sistem yang riba ni, sistem iaitu makan serupa makan babi juga. Haram, darah daging kita jadi haram. Bila haram disebut nama Allah tak bergetar lah. Tak adalah perhubungan kita dengan Allah rasa best, tak ada. Kau buatlah masjid 1000 masjid satu hari pun. Kau haji tiap-tiap tahun pun. Kau umrah, kau sedekah pun, tetap kau riba ni tadi, tetap juga kau tak akan ada getaran. Malahan kau berpenyakit lagi ada. Tu. Istidraj tu nak sampai. Tu habislah. Kita ingat amalan kita baguslah, kita buat masjid bawahnya, padahal Allah bukan pandang kau punya amalan baik. Allah nak tengok jiwa kau tu tadi. Kesucian kau tu tadi. Kau dah makan benda-benda najis. Lepas tu, kau nak cuci balik dengan konon-konon dengan perbuatan. Tak boleh. Harus menyedari dulu. Tak nak lagi ikuti sistem riba, sistem yang Allah Ta'ala nak selamatkan kita. Sebab sistem tu adalah sistem yang di mana akan membuatkan kita tadi, iaitu hati kita mati dengan Allah. Maka tu Allah tak mahu. Bukan Allah tu benci, bukan. Sebenarnya Allah nak selamatkan kita. Maka itu Allah tegur menerusi orang Palestin sana, di anak-anak. Sebenarnya kita lah yang membiarkan dia tu, kita. Sebab kita mengiyakan sistem tu, maka dia berani membom anak-anak orang Palestin. Menangis kita. Setiap kali kita tengok mesti menangisnya. Tapi sebenarnya kita kena menangis pada diri kita sendiri. Kita ni lah puncanya, iaitu mengiyakan sistem Yahudi, maka dia, kekuatan dia tu akan apa tu sebenarnya? Keluar daripada sistem dia. Kita bawa sistem yang Rasulullah bawa, iaitu nombor satu, mengesahkan Allah, maka pertolongan Allah akan sampai. Jangan lagi kita ragu-ragu lagi. Keluar daripada lubang biawak tu. Kau dah lama sangat keluar, jangan usah banyak cerita. Tak usah kau nak berbincang dalam lubang biawak tu lagi dah. Keluar je lah. Dalam bank tu dah nampak tak elok. Keluar je, jangan sampai Allah memaksa kau keluar. Jadi Allah kalau memaksa kamu keluar, nanti buruk perangai, nanti apa jadi? Lebih baik kau dah nampak tak elok tu, keluar. Tak usah banyak cerita. Sekarang masalahnya dia dah terlampau seronok duduk dalam tu, lepas tu dia berpura-pura. Kita hantam apa ni Israel, kita hantam. Pergilah. Auta je. Allah tu tahu, keluar dulu. Kalau kau nak menjerit, nak macam mana, keluar dulu daripada sistem tu tadi. Baru Allah Ta'ala akan undang pertolongan dia sampai. Macam-macam cara nanti Allah akan
Jangan tanyalah macam mana pertolongan Allah. Keluar dulu. Macam-macam Allah akan menolong. Jadi kena sedar cepatlah kita ni. Masanya dah, saya cakap tadi kan, bukan saya nak menakut-nakutkan. Masanya kalau diperlihatkan Allah, takut kita. Kita masalahnya sekarang ni kita masih dimomok-momokkan seolah-olah Imam Mahdi tu belum sampai lagi. Kalau saya cerita dah sampai pula, nanti dia orang kata, biar ke Imam Mahdi? Jangan pandang. Imam Mahdi tu jangan cari. Itu pasti turun. Yang kita nak faham sekarang ni, perangai Imam Mahdi tu kita dah bawa belum? Yang risaunya perangai Imam Mahdi tu ada tak pada diri kita? Dapat petunjuk Allah, dapat kenal diri, kenal Allah dan ikut sistem Allah. Itu pastikan Mahdi yang kat dalam diri kita tu tadi. Tu tadi. Kalau kita tak faham tu, maka kita sebenarnya telah menganiaya diri kita sendirilah. Kita menunggu-nunggu padahal yang ditunggu tu yang kat dalam tu nak dihidupkan. Nak dipersoalkan tadi kat dalam Mahdi, dalam diri kita tu tadi. Baru kita nampak Dajjal tu ada dalam. Dajjal, guru Dajjal siapa? Iblis. Iblis ada dalam diri kita. Lagi apa? Ya'juj Ma'juj. Semua ada dalam, baru kita faham. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, maka kita akan tahu bahawasanya ini semua adalah cerita-cerita teguran-teguran Allah untuk kita kembali mengesakan Allah. Bila betul lah mengesakan Allah, kita akan nampak semua tu tadi tak ada kekuasaan. Semuanya adalah cerita-cerita dan kisah-kisah dia lah. Kita dah selamat. Kita tahu tu mengesakan. Dia pun membawa watak-watak yang Allah bagi. Tu. Baru kita boleh tenang. Kalau tidak, masih lagi kita berkeadaan dalam innal insana lafil, berada dalam kerugian lagi dah. Ya? Jadi sedarlah kita masing-masing. Mati tetap mati. Maka mati, kita nak mati dalam keadaan mulia, iaitu mati dalam mengesakan Allah SWT, dan hidup mulia sentiasa mengesakan Allah. Itu je yang Allah nilaikan kita. InsyaAllah. Saya rasa sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Tadi ada soalan apa tadi? Dah terlupa dah. Dah Rip, apa? Dia tak ada, dia nak belajar ilmu tapi tak sehaluan dengan suami. Sebenarnya bukan tak sehaluan. Sebenarnya itulah dia tadi. Sebenarnya bukan bermakna kalau kita tu suami kita tu tak bagi, maknanya bukan makna kita tak belajar. Kita belajar juga. Belajar cara yang dalam lah. Tak semestinya makna bila kita dah suami tu tak restu, maknanya kita derhaka pada suami. Bukan. Tapi kita terus belajarlah main YouTube ke apa kan. Yang penting dalam kita masih hendak. Dan jangan pula kita rasa kita belajar ni, kita rasa suami kita lah menentang kita. Janganlah rasa gitu. Tak? Kita rasa ini sebenarnya Allah nak uji kita. Adakah kita tetap nak pada Allah? Allah suruh kita taat pada suami, bukan suami yang suruh kita taat pada suami. Jadi kita mentaati suami sebab Allah yang suruh. Itu salah satu jalan kita telah mengenal Allah. Kita tengah mengenal Allah. Jadi jangan risau kalau kita tak dapat belajar ke tak. Sebenarnya kita ni kita taat pada suami itu perintah Allah, maka itu kita dah maknanya mengesakan Allah. Jangan risau pula tak dapat saya pergi belajar tak. Sebenarnya hidupkan tu je. Sebenarnya suami kita betul bukan orang lain. Suami kita adalah makna cerita yang Allah Taala suruh kita mentaati. Kita taat suami kita, maka kita telah mentaati Allah Subhanahu Taala. Nanti Allah akan memberikan jalan-jalan yang mudah. Ada orang yang belajar, bila belajar ilmu ni, tiba-tiba dia rasa dia lebih suci daripada salah tu. Bukan bermakna kita belajar ilmu ni, kita rasa, aku dah kenal diri, suami aku tak kenal diri, suami aku ni kotor lah, najis lah. Jadi, sampai ada unsur-unsur keakuan diri, pisah lagi baik lah. Tu saya cakap bahaya. Kita belajar ni bukan nak merasa kita ni bersih, tapi bertambah kita hilang akuan diri dan kita nampak suami kita ni tak ada maknanya kita tak rasa dia rendah ke, kita tinggi, tak ada. Kita akan bertambah lagi taat dengan suami. Sebab apa? Tu kemanisan, tu mengesakan Allah. Sebab siapa yang suruh taat pada suami? Suami ke? Bukan.
Allah yang suruh. Jadi isteri pun taat pada suami, Allah yang suruh juga. Jadi gitu. Jadi kena faham. Maknanya bukan bermakna jangan jadikan, makna kalau kita tak dapat datang sini belajar sebenarnya sebab suami kita, sebenarnya jangan jadi alasankan bahawa suami kita penghalang. Tolak tepi, jangan masuk dalam otak. Kita sebenarnya masih terus dengan terus jaga akhlak kita dengan suami lagi. Ya. Sebab banyak yang gagal di situ. Bila isteri ni dah rasa dia belajar ilmu ni, dia rasa dia dah bersih, sama-lama bercerai pun ada. Sebab dah rasa dia tu bersih, suami ni tak boleh. Kita tetap, bukan kita berkata dengan suami bahawa kita ni baik, kita ada pelajaran ni, dia tak ada tak. Kita bercakap ni atas apa yang Allah Ta'ala suruh. Tu ya. Saya rasa cukuplah sampai sini. Terima kasih banyak ya memberi soalan tu tadi. Itu daripada Allah dan jawapan pun daripada Allah, insya-Allah. Allah yang mengetahui semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi.